Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah 5 Februari bersama saya Khadijah Faisal. Sejak pemimpin blok sayap kanan Benjamin Netanyahu kembali berkuasa ke atas Israel Disember tahun lepas, siri keganasan di tebing barat iaitu wilayah yang diduduki semakin menjadi-jadi. Begitu juga serangan roket ke atas Gaza. Pembukaan tahun baru terus dicemari darah rakyat Palestin dengan sekurang-kurangnya 35 terbunuh dalam tempoh sebulan. Netanyahu nampaknya pantang melihat negara haramnya itu diusir. Sekali jentik, bertubi-tubi serangan balas dikenakan terhadap rakyat Palestin, iaitu penduduk sah bumi Syam itu. Baru-baru ini Netanyahu pada mesyuarat kabinetnya mengumumkan langkah pembatalan hak tertentu keluarga rakyat Palestin yang dilabel sebagai pengganas. Jika sebelum ini kediaman rakyat Palestin yang dituduh sebagai pengganas akan diletupkan, namun kali ini Israel sengaja menyita atau mengunci rumah mangsa. Kononnya memberi pengajaran kepada keluarga yang menyokong keganasan. Namun ia sedikit pun tidak memberi kesan. إذا الأقصى كلياتها بحالها للمسلمين مرات بمنعونا نخشها بدنا نطلع عذار قديش حق هالدار. Keputusan untuk menafikan hak keluarga pejuang Palestin itu dibuat sehari selepas insiden tembakan di rumah ibadat Yahudi di Baitul Maqdis Timur yang membunuh 7 rakyat Israel. Seorang lelaki Palestin, Khairi Al-Qam, 21 tahun, kemudian ditembak di lokasi kejadian. Insiden itu rentetan kepada serangan Zionis ke atas kem pelarian di Jenin, tebing barat yang meragut 9 nyawa termasuk orang awam pada 26 Januari lepas. Jika rakyat Palestin dilabel pengganas, apa pula istilah buat Israel yang sewenangnya menusuk peluru tanpa belas kasihan, ibarat berbicara di hadapan cermin. Paranoid Zionis selalu tidak bertempat. Apabila individu tidak bersenjata turut menjadi sasaran mereka. Abdullah Sami Kalalweh, 26 tahun, maut ditembak berhampiran bandar Huwara kerana dilihat mencurigakan ketika menghampiri pos tentera. Mungkin itu antara modus operandi Israel. Asal nampak mencurigakan, pelurulah jalan penyelesaiannya. Lebih 20 tahun selepas Intifada kedua atau lebih dikenali sebagai Intifada Al-Aqsa pada 2000, siri ketegangan yang kian memuncak sejak akhir-akhir ini menimbulkan persoalan adakah Intifada ketiga bakal tercetus. Melalui detik yang penuh konflik, sekatan demi sekatan oleh Israel sepanjang 2 dekad ini, penjajahan rejim Zionis dianggap normal. Rentetan dari perjanjian Oslo, malah harapan rakyat untuk menubuhkan sebuah negara Palestin yang merdeka masih samar. Namun kita percaya perjuangan saudara Palestin belum pudar. Intifada pertama yang tercetus pada tahun 1987 hingga 1993 adalah penentangan rakyat Palestin terhadap pendudukan Israel ke atas wilayah itu. Walau hanya bersenjata batu, protes tetap diteruskan sehingga merebak di seluruh semenanjung Gaza, tebing barat dan Baitul Maqdis Timur. Dianggarkan 1,300 rakyat Palestin terbunuh. Intifada kedua pula berlaku pada September 2000 selepas Ariel Sharon melawat Al-Haram Al-Sharif yang disifat amat provokatif oleh rakyat Palestin. Pemberontakan yang dianggap berakhir pada 2005 disifatkan lebih dahsyat dengan jumlah rakyat Palestin yang maut lebih kurang 3,000 orang. Pada abad ini, Netanyahu dilihat sengaja mencabar kesabaran rakyat Palestin dengan menggunakan sikap kuku besinya. Apabila kekejaman ini berlaku secara berterusan, adalah kebangkitan menyeluruh rakyat Palestin itu sendiri. Apabila kebangkitan menyeluruh rakyat Palestin ini terjadi, maka ia akan mencetuskan apa yang kita kenali sebagai intifada. Sebelum ini kita telah ada 2 intifada berlaku pada tahun 1987 dan juga pada tahun 2000. Itu intifada pertama dan intifada kedua. Apabila kekejaman ini berterusan, saya bimbang akan berlakunya intifada yang ketiga. Walaupun kita tahu bahawa intifada ketiga itu
belum lagi sampai tahap untuk kebangkitan menyeluruh rakyat Palestin itu, tapi bibit-bibit ini perlu untuk dihapuskan supaya tidak ada berlaku apa yang kita bimbang, intifadah yang ketiga itu. Kalau berlaku intifadah yang ketiga, saya fikir ini akan mencetuskan gelombang yang besar, akan mencetuskan pertelagahan di peringkat dunia dan sebagainya, akan menyebabkan dunia itu tidak lagi aman. Semalam, Zionis menceroboh kem pelarian Akbar Jabbar di Bandar Jericho bagi mengesan suspek insiden tembakan di penempatan haram Israel tidak jauh dari Jericho. Pencerobohan itu memberi lesen besar kepada Israel untuk melepaskan peluru hidup, gas pemedih mata serta sistem peluru berpandu anti kereta kebal. Sementara itu, di semenanjung Gaza, Israel dan Hamas saling berbalas serangan roket dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini sehingga memusnahkan pusat latihan Brigade Al-Qassam. Adakah ketegangan yang tiada penghujung ini bakal menyebabkan rakyat Palestin akan hilang sabar dan pemberontakan besar-besaran akan tercetus? Alhamdulillah, bertemu kembali. Gara-gara balas dendam, masjid yang menjadi lokasi suci umat Islam jadi sasaran letupan bom bunuh diri. Hari ini genap seminggu tragedi berdarah di Masjid Peshawar, Pakistan yang mengorbankan lebih 100 orang, majoritinya adalah anggota polis. Ia satu perbuatan ganas yang melangkaui akal fikiran. Apatah lagi masjid yang dijadikan sasaran. Letupan oleh pengebom berani mati itu berlaku kira-kira 300 hingga 400 anggota polis berkumpul untuk menunaikan solat asar. Menurut Ketua Polis Wilayah Khyber Pakhtunkhwa, Muazzam Jah Ansari, suspek pengebom bunuh diri itu didapati memasuki masjid dengan berpakaian uniform lengkap dengan topi keleda dan membawa bersama kira-kira 10 hingga 12 kilogram bahan letupan. Pada awalnya, serangan itu dipercayai dilakukan oleh Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). Namun jurucakap TTP Muhammad Khorasani menafikan tuduhan itu dengan pendirian bahawa serangan menyasarkan masjid atau rumah ibadah lain bertentangan dengan polisi mereka. TTP sebelum ini dilapor bertanggungjawab atas 100 serangan sejak gencatan senjata dengan kerajaan Pakistan pada November lepas. Sementara itu, polis Pakistan mendakwa diabaikan sejurus selepas insiden yang meragut nyawa rakan-rakan mereka. Mereka turut menuntut perlindungan penuh ke atas polis Pakistan. Sejak akhir-akhir ini, serangan kumpulan bersenjata menyasarkan pusat pemeriksaan keselamatan semakin meningkat di kawasan berhampiran Peshawar yang bersepadan dengan Afghanistan. Siapa TTP? TTP secara rasmi ditubuhkan di Pakistan pada 2007 sebagai tindak balas terhadap kerajaan Pakistan yang menjalin kerjasama dengan Amerika Syarikat untuk memerangi keganasan. Kumpulan itu kemudian nekat menentang kerajaan dan menyokong Taliban di negara jiran, Afghanistan, yang dalam masa sama memerangi tentera AS dan NATO. Menyedari kewujudan TTP, AS kemudian menyasarkan kumpulan bersenjata termasuk TTP di sepanjang sempadan Pakistan Afghanistan selama beberapa dekad. TTP bagaimanapun tiada kaitan dengan Taliban. Malah Taliban tidak membenarkan sesiapa termasuk TTP menggunakan tanah Afghanistan untuk serangan terhadap mana-mana negara termasuk Pakistan. Berbaki kurang 2 bulan, umat Islam seluruh dunia bakal menyambut Ramadan. Bagi saudara di negara konflik seperti Palestin, Yaman dan Syria, situasinya tidak berbeza dengan Ramadan sebelum ini, di mana kehidupan mereka masih diselubungi kemiskinan, peperangan dan penindasan. Ketika umat Islam yang lain menjamu cuadah istimewa, mereka terpaksa menjamu apa adanya. Walau apa jua keadaan mangsa perang, Ramadan tetap disambut meriah dengan cara mereka. Di Palestin sahaja, lebih 1 juta penduduk dilapor menjadi miskin tegar dan terpaksa menetap di kem-kem pelarian Daif di tanah mereka sendiri. Selain berdepan konflik perang, mereka diduga pula dengan tekanan kos sara hidup, ekoran tiada pekerjaan dan dihambat kemiskinan. Manakala di Yaman, kira-kira 24 juta rakyatnya mengalami kebuluran teruk dalam tempoh 10 dekad. Kalau kita di sini, di bumi Malaysia yang bertuah ni,
kita sambut Ramadan dengan meriah dengan keluarga kita, dengan hidangan makanan yang lazat. Kita pergi ke bazar Ramadan, kita pergi berbuka puasa di majlis-majlis yang dianjurkan oleh kita. Tetapi berbeza dengan saudara kita di bumi Palestin, di bumi Syria, di bumi Yaman. Mereka berpuasa dalam keadaan serba kekurangan. Tidak cukup bekalan makanan untuk mereka bersahur ataupun berbuka puasa. Bahkan kita tengok mereka tetap masih lagi melaksanakan tanggungjawab mereka untuk meneruskan puasa walaupun dalam keadaan serba kekurangan. Selari dengan penubuhan aman Palestin, Badan Kemanusiaan itu konsisten memberikan sokongan dalam pelbagai bentuk, termasuklah projek pembangunan kepada rakyat Palestin, Syria dan Yaman. Untuk sebulan Ramadan, Aman Palestin menggerakkan kempen Ramadan bersamamu agar ibadah mereka lebih sempurna. Selain kempen Ramadan, Aman Palestin turut membina masjid, pusat pengajian dan hospital dan tangki air di Yaman. Kesedaran dan kefahaman kepada setiap individu Muslim di dalam negara kita ni supaya mereka ni prihatin dan sentiasa mengambil tahu, mengambil peduli tentang perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa. Dengan cara ini kita akan dapat memastikan setiap lapisan masyarakat kita ni menyedari tanggungjawab masing-masing di dalam membantu isu-isu Palestin. Sumbangan kepada Aman Palestin boleh disalurkan ke nombor akaun tertera atau hubungi nombor laman web atau laman sosial seperti maklumat berikut. Sekian Global Hijrah. Ikuti lagi kupasan isu ummah minggu depan di waktu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.